Okay, tadi kita dah bercerita tentang pengalaman dan apa yang silent trader share lah kehidupan dia setiap hari. Dan next topik kita nak bertanya dengan dia orang, apa perbezaan MLM dengan forex trading? Okay, Hafiz, boleh share apa perbezaan? Bagus soalan tu. Sebab on pendapat saya sendirilah, no right no wrong. Kalau orang kat luar boleh terima. Kalau tak boleh terima, tak apa, it's okay. Okay, bagi pendapat saya on forex MLM ni sangat-sangat berbeza. MLM ni kita tahu dia adalah money game, right? Jadi orang invest, lepas tu ada tambahan duit invest tu, dia akan dapatlah pada klien yang pertama. And jadi dia berlarutan sampailah final, diorang tak boleh nak bayar, stop. Betul? Betul. Macam forex ni sebenarnya korang kena faham, forex ni is business. Business korang. Jadi bila business korang ni, korang memang kena buat sendiri. Kena ada cikgu, kena ada ilmu. Kena belajar. Baru korang boleh dapat apa yang korang nak. Dia lebih pada income individu Betul, lah. income individu. Macam MLM ni kalau nak ditafsirkan sama dengan forex, memang sangat-sangat berbeza. Dan saya tak setuju lah benda tu. Macam yang kita bagi duit, kita duduk diam. Kita kena duduk diam. Tunggu Dan kita untung. kena tunggu untung. Dan kita tak tahu untung tu daripada mana. Sebenarnya Gashi. untung tu daripada next yang invest. Ya, betul. Faham tak? Then dia akan berlarutan sampailah jadi beramai-ramai masuk and benda tu stuck. Dia stuck, takkan ada payment dah selepas tu. Jadi benda tu jadilah scam. Faham tak? Jadi benda ni money game ni macam dulu pernah viral zaman dulu apa benda lah, tapi benda tu dah lama Yang kan. kopi Jadi tu kan, kita- Jadi benda tu macam bagi saya memang sangat-sangat berbeza. Dan tak ada kena mengena langsung antara forex dengan MLM. Forex is business. Income you, duit you, ilmu you. You nak cari apa-apa pun semua melalui you. Bukannya melalui orang lain, bukannya melalui cikgu ni. Ui, I nak berjaya kena ikut cikgu ni and kena bagi duit kat cikgu tu. So ada tak pengalaman pernah join MLM ni? MLM buat masa ni saya Tak memang tak pernah setuju dengan MLM. Saya memang daripada dulu fikir kalau aku nak kaya, takkan aku bagi duit ke orang tu boleh bagi aku suka-suka hati. Nak tak nak aku kena ada usaha juga, betul. Bila usaha tu pula, aku kena cari juga orang bawah. Betul tak? Saya kena cari juga orang bawah untuk saya dapat income saya. Kalau saya tak cari orang bawah, income tu takkan dapat. Jadi macam forex ni berbeza, sangat-sangat berbeza. Tengok macam sekarang masih ada lagi konsep MLM tapi ditukar nama. Tapi masih ramai lagi tertipu. So kenapa benda tu boleh berlaku? Sebab dia lebih kepada orang yang nak gain duit lah. Gain duit, easy money. Easy Betul. money lah. Sebab kalau kita tengok MLM punya style, orang MLM punya style, dia akan janjikan something. Setiap hari dia akan janjikan profit yang something. Sebenarnya forex ni tak. Forex ni bila kita tak trade, kita tak ada income. Tak ada, betul? Kalau kita trade, kita ada income. Tapi based on pengalaman pada kita juga dan ilmu yang kita ada, berapa yang kita nak buat pada hari itu. Dan kalau dia kena orang cakap stable lah, dia munasabah lah dengan kita punya modal dan income yang kita nak, yang kan kita buat. Dia bukan macam yang masuk 10 cuci 30, tak lah. Betul lah. So kalau macam kita tengok MLM ni kan, MLM ni dia lebih kepada dia, okay, bagi certain duit, kita akan generate some profit dengan beberapa persen daripada apa yang kita bagi. Itu sebenarnya bagi saya daripada dulu memang sebab saya pernah jadi mangsa kepada MLM. Dia bukan lebih pada dulu orang tu dia cakap, okay, kita trade forex. Kita trade forex dan kita akan bagi dividen. Dividen, okay, bagi 5,000. So after a month kita akan bagi 5,000 dan profit lagi 2,000. Bermaksud dia menjanjikan dia bagi modal kita balik. Betul? So waktu tu kita tak tahu apa-apa. Kita tak tahu mungkin dah dengan ni kan. Jadi siapa yang tak nak? Betul. Kan? Kita ada duit waktu tu. Yelah waktu tu kita kerja gaji agak masuk kan. So siapa yang tak nak? So kita bagi. Bila kita dah start terkena macam tu, jadi saya pun cakap after this MLM ataupun something yang bagi profit yang ni semua scam. Dia skim man. Scam. Sebab Semua tu saya takkan percaya lah. Sebab saya tengok sekarang, kita tengok sekarang banyak isu, tapi just nama je dia lain sikit lah kan. Tapi tengok orang sama je kena. Macam benda tu
Tak, orang pada. Tapi bila dengan forex je, orang takut. Habis sebenarnya yang bagi saya lah, orang suka bagi duit nak untung terus. So tak nak buat apa-apa. Kalau Mega 88 pun kena fikir juga. Kan? Ada masa untung, tekan lah. ada rugi. Kena Ada tekan untung ada lagi. rugi kan. Ada kena usaha kat tu. Kena usaha tekan juga kan. Tekan juga. Kalau yang ni tak usaha, bagi duit je tidur. Lepas tu masuk duit. Sebab mungkin setengah mindset orang nak senang. Tak senang. Disebabkan tu ada yang terkena dekat forex, betul? Orang nak easy money. Dan banyak yang syarikat-syarikat ni dia menggunakan nama forex lah. Ya, betul. Lagi satu macam kita tahu forex involve dengan broker as orang tengah untuk masukkan kita ke dalam market. So kita macam orang-orang dekat luar sana, kalau macam let's say lah dia ternampak satu scheme yang mana dia menggunakan nama-nama company yang dia pernah kenal, tapi sebenarnya company tu tak ada involve pun dengan syarikat tu, dengan orang yang nak scam tu. So lebih kepada berhati-hati lah. Jadi kalau macam orang cakap, macam mana kita nak aware kan, macam mana kita nak aware supaya tak terkena. Jadi satu je dia punya keyword dia, kita jangan involve dengan something scheme yang mana dia bagi tahu Janji return lah. dia janji return yang sedap ataupun yang dia janji return yang konsisten setiap hari. Sebab apa, kita tahu broker-broker sekarang ni dia ada memberikan copy trade yang kita ada satu sistem copy trade pun dia tak memberikan janji yang mana sehari boleh dapat ni, sehari boleh tak. Copy trade dia, kita boleh pilih, ada yang copy trade high risk, ada yang medium risk ataupun low risk. So based on kita sendiri, kita dah tahu risk kita. Kita dah tahu apa yang kita involve, apa yang kita bagi dekat dalam satu benda tu. Memang copy trade dia punya konsep, kita bagi duit, kita duduk saja sebab orang tolong trade kan. Tapi dekat dalam sistem tu, dalam copy trade sekalipun, dia tak menjanjikan okey hari ni setiap hari 1%. Sebab apa, bila sehari 1%, satu tahun kita dapat 300%. Betul. Tapi bermaksud dekat situ pun dia orang tak menjanjikan 1% tersebut. So bagi saya, untuk nak awarekan masyarakat supaya dia tak terjebak dengan skim-skim yang scam ni, jangan sesekali bagi duit yang menjanjikan return yang orang cakap Cepat return lah, pulangan yang cepat. pulangan yang Betul. cepat. Itu je. So kalau ada konsep investment yang bagi duit ni, automatik je. Sebab yang kita tahu, kita tak boleh bagi duit dekat siapa-siapa kan. Kita ada undang-undang. Betul. Bagi duit, transfer, okay, lepas tu dapat untung. Tapi bila dah tertipu, kita biasanya tak boleh menang dengan kes tu. Sebab kita dah transfer duit dengan persetujuan sendiri. Persetujuan sendiri. Tapi kalau beza betul je. nak juga cari investment, carilah yang dekat Malaysia ni yang ada approval daripada. Ya, betul. Dekat kita ada bank. Tapi masalahnya, kebanyakan orang ni 12% setahun sikit. Sebab dia invest berapa je. Dia invest sikit, cuba invest banyak. Ya, kalau invest sejuta dah berapa? 12% dah 12,000. Ya. Dah 120,000. So itu adalah masalah. Sebab tu sampai sekarang kan selalu kena tipu. So dekat forex kita ambil duit ke deposit? Kita deposit, betul? Betul. Kita tanggung sendiri. Kita tanggung sendiri. Untuk forex ni kita tanggung sendiri. Kita depo, kita MC, kita punya kerugian. Profit kita buat sendiri. So nampak beza sangat forex dengan MLM. Nampak satu je, kita ambil satu point, bagi duit. Dah. Bagi duit tu tak boleh. Yelah, kita faham ramai yang nak hidup senang tanpa usaha. Tapi diorang boleh lah gunakan platform copy trade tadi. Kalau contoh rasa macam tak ada ilmu, tak ada apa-apa, follow, tengok copy trade. Tapi tengok satu-satu punya Record dia, record record manager. Ada record. Kita semua ada record. Orang buat copy trade kan. Macam saya tak buat copy trade, tapi kita boleh tengok dalam certain broker tu, bila ada satu orang panggil manager lah kan. Okay, copy trade manager, dia punya trading tu dia ada record list dia. Okay, hari ni dia trade, dia profit berapa, and kita boleh tengok. So kat situ kita nampak itu something yang legit lah. Cuma memang kalau kita tengok mana-mana broker pun dia akan ketengahkan, dia tak memberikan satu perjanjian profit yang setiap hari ataupun satu certain amount yang mana kita masukkan ni dapat banyak ni. Itu pun based on diorang punya trading juga, faham tak? Betul. Itu Sebab individu yang trade. Betul. Individu yang trade tu individu. Tapi kalau follow copy trade pun per month boleh dapat 5-6% pun dah should be okay. Yes. Betul lah. Betul. Buat apa kita nak pening-pening kepala? Apa kita boleh buat lah. Kita just percaya dengan manager tu.
Dia tolong trade. Dia dah lah dia tradekan. Kita patutnya berterima kasih kat dia. Betul. Sebab dia nak kena cari semua benda, dia nak kena entry, dia nak kena jalankan tanggungjawab dia untuk menjaga duit korang ni semua. If anything happen ke apa, berlaku pada apa-apa pada copy trade tu, korang tak boleh nak salahkan manager tu. Betul. Kita ada Manager tu record dah kat situ. cuba sebaik mungkin. Tanggungan risiko sendiri lah. Betul. Tapi ada yang broker yang dia bagi macam okay, kita boleh buat pilihan low risiko. Betul. Low risiko. So even kalau macam let's say kalau macam manager tu dia loss, tapi kita punya loss tak banyak. Dia juga sistem macam tu. Tapi Orang low yang- risk lagi bagus lah. Low risk lagi bagus lah. Adakah yang suka invest ni orang yang perlukan duit? Saya macam contoh lah, Kebanyakan nak yang investment kan disebabkan dia perlukan sangat duit. Saya rasa tak. Sebab kalau macam orang yang perlukan duit tu memang dia nak fast money lah. Ya. Dan investment ni dia orang yang ada duit and then dia growkan duit dia tu nak lagi. growkan duit tu and then dia ada something yang fast money. Bukan, Dia ada income dia ada lain. income yang lain. So isu yang tentang yang MLM apa semua kan, yang banyak terkena ni yang kurang kewangan. Dia Betul, bukan kurang setuju? kewangan saja. Dia orang memang nakkan duit yang easy. Kan? Dia orang tak nak berusaha. Sebab kita tengok pun yang kena pun yelah kan. Kalau tahu, kalau dia orang nak, dia orang just bagi satu amount ni, aku tahu aku nak return banyak ni. Itu je. So kita, benda kita tu nak aware benda tu lah. macam kita kat Malaysia tak belajar apa yang berlaku sebelum ni. Masih lagi kita tengok Diorang- banyak investment yang nama-nama baru ambil duit duduk bawah. Macam forex simple je, deposit je, tak perlu duduk bawah orang pun kan. Tapi kebanyakan orang yang terkena ni, dia akan terkena lagi. Ustaz Isaf. Dia tak pernah serit benda ni. Faham? Betul tak? Betul tak? Betul? Kalau tanya pendapat saya lah. Orang Orang sama? yang terkena ni adalah orang yang sama. Oh. Jadi dia masuk yang ni tak ngam. Lepas tu nanti dia masuk yang ni pula. Dia masuk yang ni pula. That's mean diorang ni hanya fikir diorang nak fast money, diorang nak duit cepat je. Diorang tahu aku masuk ni aku nak duit cepat. Aku masuk ni nak Betul duit tak cepat. yang kebanyakan yang terkena yang last masuk. Yang first tu Okay. untung. Ada juga company yang macam tu. Yang tu lebih kepada macam company MLM lah. And yang mana orang yang First, Dia ada rangkaian. rangkaian makanan lah macam lepas tu dia kena Buat piramid. dia kena cari 2 orang, cari 10 orang. So forex ada piramid macam ni lah forex. Bagi saya as a silent trader, saya trade hari ni, let's say saya cakap okay, saya hari Isnin saya starting dengan 10,000 USD. Okay, saya just nak cari orang cakap 2 to 5% satu hari. And then bila dah sampai situ saya tutup esok pula. Saya akan buat itu sampai hari Jumaat and then saya withdraw. Saya tak perlu nak cari orang, saya tak perlu pakai dengan orang kan. That's mean disiplin lah. Betul tak? Disiplin ya. Disiplin. Kena ada disiplin. That's Disiplin. mean kalau satu hari dah target 2%, dapat 2%, dia kena Tu tutup. dah cukup kan. Dah tutup. Saya pernah dulu ialah kita tanpa ilmu, kita hari-hari kita trade loss and then sampai satu tahap saya buat ubah mindset. Saya buat 10% sehari. Saya starting dengan 200 USD. 10% sehari saya 10% 20 USD sampai ada satu hari saya dapat saya dapat pagi kan 20 USD saya dapat pagi saya untuk Gian untuk tutup Gian ni saya install MT4 and then esok install Jalan. esok saya install balik. Jadi sampai uninstall MT4 tu and then saya grow macam tu saya rasa dalam 6 bulan macam tu kita trade sendiri, kita cari ilmu sambil kita cari ilmu kita trade sendiri. So sampai saya rasa macam itu Dah okay cara lah, yang bagus lah. konsisten tu dah okay. 10% sebulan sehari besar tu. Yes. Sebulan dah 200%. Yes. So apa investment boleh bagi tu? Itu buat sendiri tau. Itu buat sendiri. Diri sendiri. Kita jangan Kita jangan ikut orang. dia based on diri sendiri. Apa yang kita nak. Sebab saya cakap okay, hari ni sebenarnya kalau macam kita buka okay, let's say kalau macam trader tahu kita buka 0.03 macam tu kan. Okay, untuk satu setup kita letak 3 layer. Kita cari orang cakap cari 10 pip 20 pip pun kita dah boleh dapat 10 USD 15 USD. So after that second setup kita just cari untuk Cari lebih lagi sikit yang berapa lebihan tu je. kita macam saya punya mindset
Kita bukan nak cari sampai nak tunjuk hebat sampai 100 pip, 200 pip kita tunjuk dekat orang social media, kita cakap aku ni aku grow 1 pip, 200 pip. Tak. Kita just nak cari duit. Kita nak bayar kita punya komitmen, kita nak bayar kita punya bil-bil. So untuk apa kita nak tunjuk yang kita ni hebat sampai beratus-ratus pip? Kita just Boleh dikatakan kalau kita target persen yang tinggi, untuk kita loss tu senang. Betul. Kita Paling target pip utama yang tinggi kita kena semua. betulkan mindset kita. Betul mindset. So tu modal Sebab mindset $10,000 kita dah teruk sebenarnya. kita ambil macam ni. Kiraan saya, modal $10,000. Kita target 1% je sehari. Sebulan ada 20 hari. Betul. So kita akan dapat 20% sebulan. So kita untuk $2,000. Betul. 5 hari kita dah 5 bulan kita dah dapat balik modal. Betul. Dah simple. Benda simple sebenarnya. Benda simple tapi dia jadi susah. Kalau macam Sebab apa? Benda ni jadi susah sebab mindset orang kat luar. Mindset orang kat luar dia tahu trade forex kaya. Betul. Trade forex kaya. Kau trade je forex kau kaya. Mindset tu dah berubah. Faham tak? Mindset orang dulu lah ni base saya tengok, saya study semua. Orang-orang dulu trade, dia bukannya yang nak flip sampai 100 jadi 100 balik. Dia tak. Dia ada satu amount yang besar, modal yang besar. Dia just nak grow per month dalam 10% to 15% je. 10% to 15%, setahun dia dah dapat 120%, 200%. Betul tak? 200% dengan modal yang dia ada, contoh 10,000, 200% dah berapa ribu dia dapat. Dah banyak lah. Cuma sekarang ni banyak sangat benda-benda yang full margin. So kita harap forecast ni boleh buka minda orang luar sana lah dengan mindset macam tu. Sebab kita takut makin buruk bila ada mindset jenis dan sampai bila-bila orang akan salahkan forex. Betul. Sebenarnya forex tak masalah pun. tak masalah Forex pun. relax je sebenarnya. Forex Simple je. dekat money changer pun ada nama forex. Betul. Tapi kenapa forex busuk? Sebenarnya money changer pun boleh kita tukar hari ni, esok harga naik kita ambil balik. Saya pun macam as a silent trader, duduk rumah ngadak cat je. Mana cari pasal dengan orang. Kan? Betul. Tiba-tiba kita disalahkan. Kadang-kadang sedih juga. Saya rasa macam forex trading ni sebagai trader dia sangat tenang. Sebab kita tak perlu keluar cari orang register bawah kita. Sebab apa? Apa-apa berlaku orang akan cari kita, betul. So nampak perbezaan MLM dengan forex ni sangat kritikal. Tapi orang masih mengata forex ni adalah MLM, scam. Tapi sebenarnya salah diri sendiri. Itulah sikap kerana diri sendiri tapi salahkan orang lain. Salahkan orang lain. So dia tak belajar. Kebanyakan diorang yang terkena, yang saya nampak lah macam forex, apa benda ni tak okey semua. Sebab diorang dah pernah involve. Bila diorang dah pernah involve, diorang pernah rugi. Bila diorang rugi, diorang katalah forex ni scam. Yang scam tu sebenarnya bukan forex. Yang scam tu individu yang menjanjikan benda yang macam tadi lah. Profit 100%, 200%. Okay, so banyak tip-tip dan pengalaman yang silent trader share. So sangat-sangat bermanfaat. Okay, so orang boleh ambil iktibar apa yang diorang share. So apa kata-kata Afiq Iskandar untuk orang di sana? Sebenarnya kalau macam tak banyak sangat. So kalau macam nak jadi trader tu, saya macam nak jadi full time trader tu, yang di luar sana tu better kukuhkan capital. Sebenarnya forex ni bukannya dia pun 100 USD kita boleh trade, tak. Sebenarnya capital tu kena besar. Itu untuk saya punya main opinion lah. Jadi kalau macam kita dapat satu capital yang besar, and then kita akan trade dengan modal yang besar, dan kita akan emosi terjaga. Itulah saya punya tu. Dan lagi satu, jangan percaya berkenaan dengan money scam ya. Okay, Fiz. Okay, kalau untuk saya pula, untuk newbie yang cuba nak mengenali forex dekat luar tu, korang kena pastikan yang korang cukup ilmu. Bila korang cukup ilmu, korang tahu risk and profit, korang dah tahu semua benda tu, baru korang involve on trading. Sebab and lagi satu, paling penting korang cari cikgu yang terbaik untuk guide korang. Sebab tanpa cikgu, kita akan gagal selamanya. Sebab saya yakin kalau contoh kita tanpa guru, kita punya projection tu lambat sikit. Tapi bila kita ada guru, projection tu kita jadi cepat sikit. Sebab apa? Sebab cikgu tu dah ajar kita ilmu. Jadi tak ada kata-kata yang lain. Entry, respect SL, hold to TP.
Okay? Okay, so itu saja podcast kita untuk kali ini. So, jumpa next podcast kita bersama Vertet. Jumpa lagi anda. Assalamualaikum. Ingat lagi tak masa belajar seberapa paling tinggi bayar? Saya pernah ingat.